Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati saudara pengurusi majlis, barisan pimpinan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, hadirin hadirat yang saya muliakan. Pertamanya, mari kita mengucap syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Taala bagi kita peluang dan juga kelapangan untuk hadir dalam majlis peluncuran jentera pilihan raya sempena pilihan raya negeri Kedah bersama 5 negeri lain yang akan dilangsungkan pada bulan Ogos nanti. Cuma minggu pertama ke minggu kedua, minggu ketiga kita tak tahu. Tapi kita jangkakan Ogos. Pilihan raya ni dibuat sebab masa pilihan raya bulan 11 hari itu, 19 hari bulan 11 tahun lepas, kita keluar hanya mengundi untuk pilih calon parlimen. Yang tu dah selesai dah. Mai pilihan raya negeri ini, kita akan dapat satu kertas undi saja. Sebab kita nak pilih kerajaan negeri. Urusan lain semua dah di penghujungnya. Misalnya perundingan kerusi di Kedah, ada 36 kerusi Dewan Negeri, di mana Barisan Nasional letak calon, Pakatan Harapan tak masuk. Di mana Pakatan Harapan bertanding, Barisan Nasional tidak akan letak calon. Maknanya Pakatan Harapan dan Barisan Nasional tidak akan bertembung sebab lawan kita hanya satu, iaitu Perikatan Nasional. Itu saja beza berbanding pilihan raya tahun lepas. Tahun lepas 3 penjuru. Kali ini 1 lawan 1. Rundingan sudah di penghujungnya. Daripada jumlah semua lebih kurang 246 kerusi 6 negeri ini, kita cuma tak sampai 4 atau 5 saja lagi dah yang bertembung dan kita sedang selesaikan dalam sehari 2 ni je. Hak tu jentera kita, tuan-tuan puan tak gaduh masuk dalam kepala dah hak tu. Hak tu biar lapis pimpinan Datuk Si Anwar, Datuk Zahid, apa depa ni selesaikan dah. Sikit je lagi. Baik. Di Kedah begitu juga. Kerana itu saya setuju dengan Datuk Fakhur Razi tadi, pengarah jentera pilihan raya kita. Pengarahannya sangat jelas. Kalau kerusi itu calon Pakatan Harapan bertanding, sama ada calon tu dari DAP, dari Keadilan atau mewakili amanah, maknanya Pakatan Harapan bertanding, seluruh jentera Pakatan Harapan bersama dengan jentera Barisan Nasional akan tolong menangkan calon Pakatan Harapan. Di mana calon itu pula adalah calon Barisan Nasional, kita pula daripada Pakatan Harapan akan kerja seolah-olah calon itu adalah calon Pakatan Harapan. Barisan Nasional menang, mengalahkan Perikatan, seolah-olah itu kemenangan Pakatan Harapan juga. Kita nak semangat macam tu ada pada pilihan raya kali ini. Contoh, Derga atau Kota Darul Aman, Pakatan Harapan bertanding, calon DAP. Keadilan tak bertanding di Derga. Keadilan tak bertanding Kota Darul Aman.
Amanah pun tak bertanding situ. Barisan Nasional pun tak bertanding di situ. Jadi kita akan bekerja untuk memenangkan calon Pakatan Harapan dari DAP di Derga dan Kota Darul Aman. Sebab Pakatan Harapan menang di Derga, menang Kota Darul Aman, menang Sukamenanti, menang kawasan ini, dia akan menambah peluang kita untuk menang dan menawan negeri Kedah. Itu maksudnya, menang dan menawan negeri Kedah. Baik, kita masuk pilihan raya ni untuk apa? Kali ini kita masuk untuk menang dan memerintah. Kita bukan sekadar nak hantar suara pembangkang yang kuat, tak. Tak. Negeri Sembilan untuk mengekalkan kerajaan. Selangor mengekalkan kerajaan. Pulau Pinang mengekalkan kerajaan. Kedah bekerja untuk menawan dan menubuhkan kerajaan baru Pakatan Harapan Barisan Nasional di negeri Kedah. Supaya kita boleh jadi kerajaan, kita kena menang paling kurang 19. Mai mana 19 tu? Kawasan yang dulu kita menang 2018, kita kena pertahankan lagi. Ya, kita kira Bandar Baru, situ UMNO dah menang. Untuk ada Sungai Tiang, situ UMNO dah menang. Lunai, Kulim, Sidam, Bukit Selambau, Bakar Arang, Gurun, Sukamenanti, Alok Mengkudu. Itu semua kita dah menang. Kubang Rotan, Pengkalan Kundok, itu semua kita dah menang dulu. Tang kita menang, kita kena menang lagi sekali pada kali ini. Supaya kita akan dapat paling kurang 19. Jangan 18, 18 seri. Perikatan Nasional 18, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional Kerajaan Perpaduan 18 juga, seri. Seri janganlah. Nak pilih siapa? Seri. Jangan tu. Tak boleh. Katalah menang. Datuk Fakro bertanding menang. Menang tu 18-18. Nak tubuh kerajaan lagu mana? Jangan. Kalau nak tukar parti, kerusi hilang. Lah ni ada lagu tu. Tak boleh. Jadi kita kena menang 19. Bila menang 19, orang yang pertama kena turun dan keluar daripada Wisma Darul Aman adalah Menteri Besar Sanusi Mak Nok. Dia kita kena turun dulu. Kena turun dulu hari. Sila Sanusi, setakat tu je hang bagi kami pula. Pasal hang masalah hayak pun tak selesai. Masalah hayak tak selesai. Betul tak? Masalah hayak tak selesai. Kerajaan, bila rakyat dah bagi kuasa, selesailah masalah. Ayak, nak ambil air semayang, nak mandi manda, nak masak, nak membasuh, keperluan hakiki. Hang jadi Menteri Besar, hang tak boleh selesai. Lepas tu hang nak suruh rakyat pilih Perikatan Nasional supaya aku boleh jadi Menteri Besar lagi. Kita kata kat dia, cukuplah, enough is enough, bagi kami pula jadi kerajaan. Ayak. Ayak tak selesai, hang nak kira buat lapangan terbang. Lapangan terbang ni perlu ayak yang banyak juga. Lapangan terbang. Ayak tak ada, hang nak kira buat lapangan terbang. Hang riuh habaq nak buat lapangan terbang, kerajaan pusat tak bagi. Hang hantar surat ke tak? Jawapannya tak hantar. Surat permohonan pun tak buat. Siapa kata? Menteri Pengangkutan kata. Nama apa? Anthony Loke. Dia jawab di mana? Dia jawab di Parlimen. Nak buat lapangan terbang, mesti hantar surat. Ada kebenaran dia. Kementerian yang bertanggungjawab nak bagi kelulusan Kementerian Pengangkutan. Jadi Anthony Loke kata, Kedah tak pernah hantar surat memohon nak buat lapangan terbang. Dia pergi habaq riuh rendah kat rakyat Kedah,
Ni tengok Anwar tak lulus. Kita tanya, hang tak surat bila? Tak kira lah, tapi tak lulus. Surat hang tak bila? Tak surat nanti dulu, hang tak lulus. Mana boleh lagu tu? Ni kerajaan. Ni menguruskan kerajaan. Masalah yang tak selesai, duk kira kapal terbang. Duk kira lapangan terbang. Satu. Yang kedua. Penang Najib Razak. Kita ulas lagi. Yang kedua, masa Muhyiddin jadi Perdana Menteri, Sanusi jadi Menteri Besar. Umum apa? Projek tambak laut di Pulau Langkawi. Dia tambak laut 40 bilion lebih. Umum. Ada satu syarikat Kedah dengan satu syarikat dari Dubai. Umum 40 bilion. Pemuda PAS Padang Terap lah, Bandar semua riuh rendah. Tengok, cekap dan hebat Menteri Besar kami. Tarik pelaburan 40 bilion. Takbir. Dia, riuh rendah. Lah apa jadi? Baik itu saya sebut di Universiti Utara Malaysia baru ni. Bila seorang siswi tanya saya, dia kata, Datuk, kami ada menteri besar yang bagus, tarik pelaburan berbilion. Saya kata, betul. Umum 40 bilion, satu apa pun tak jadi. Sebab apa? Sebab syarikat daripada Dubai itu sendiri, syarikat yang orang tak kenal. Saya bagi tahu Tengku Zafrul baru ni. Tengku Zafrul dia menteri masa tu. Dia dalam kerajaan. Saya kata, Zaf, panggil dia Zaf lah, Zafrul, panggil Zaf. Hang tahu ke tak, di Kedah ni pernah diumum projek 40 bilion oleh Sanusi. Projek tambak pulau ni di Langkawi, tambak tanah di Langkawi. Royoh rendah semua kagum penyokong-penyokong PAS terhadap Menteri Besar. Saya kata, Zah, you tahu tak? Saya 2 tahun lepas hadir dalam satu jemputan program di Dubai dan berjumpa dengan tokoh-tokoh perniagaan di sana. Dan bila dia bertanya, saya mai daripada mana? Saya kata, Malaysia. Dia kata, which part of Malaysia? You are mai daripada mana? Which part of Malaysia? Belah mana? Saya kata, Kedah. Kedah. Dia kata, hang tahu tak Pulau Langkawi? Saya kata, tahu. Hang tahu tak ada satu projek ditandatangani oleh satu syarikat Dubai dengan syarikat dari Kedah? Saya kata, tahu. Hang tahu tak apa kerjaan apa kena tipu? Saya kata, tak tahu lah. Ni kami nak abang. Saya bagi tahu Zafrul. Dia kata, betul. Maklumat yang Datuk terima betul, dia kata. Sebab itu dia senyap sampai lah. Nampak? Hang umum, hang ingat ni mesyuarat apa? Hang ingat mesyuarat PAS cawangan ke anak umum ni? Hang main senang umum. Orang kalau nak tarik pelaburan, semak latar belakang syarikat. Orang putih kata buat due diligence. Semak dengan cermat. Sebelum nak tanda tangan, panggil Perdana Menteri masa tu. Umum. Royoh rendah kagum. Lah. Nampak? Macam dia nak buat lapangan terbang. Umum royoh rendah. Surat mohon pun tak. Supaya apa? Supaya dia nampak dia champion. Nak bangunkan Kedah. Supaya orang Kedah lupa pasal masalah ayak. Masalah orang Kedah tak tanya adalah sebab apa? Ayak tak apalah. No, dia nak buat lapangan terbang. Hang tahu tak lapangan terbang? Kapal terbang nanti, belah Kulem tu riuh rendah. Turun kapal terbang ni. Tapi ayak cerita lain. Lapangan terbang dulu. Lagu tu. Serupa. Orang Langkawi pun tak saya tanya lah. Pasal gerai ke, pasal ayak tu saya tanya. Ni, kita nak buat 40 bilion projek ni. Pakai lena lagu tu. Tu baru 2 contoh. Jangan bagi lebih-lebih. Mula pelan raya ni saya akan round semua kawasan yang kita bertanding dan kita akan dedah satu persatu. Pulau Pinang ada 2 isu. Satu, isu pampasan. Isu pampasan. Yang kedua, isu tuntutan Pulau Pinang adalah sebahagian Kedah.
Dari segi sejarah, tak ada siapa petikai. Dari segi sejarah, tak ada siapa petikai. Asal Pulau Pinang sebahagian Kedah. Dari segi sejarah, ni depan ni hak jadi cikgu sejarah, hak pernah mengaji belajar sejarah, dia tahu. Dan kita sebut benda yang betul. Ya. Bila Nun satu ketika dulu, sehingga bila? Sehingga perjanjian 1956. Perjanjian 1957. Perjanjian yang mewujudkan persekutuan tanah Melayu. Bermula bila tertubuhnya persekutuan tanah Melayu, perjanjian telah ditandatangani. Dan dalam perjanjian itulah yang mengiktiraf Pulau Pinang sebuah negeri, Kedah sebuah negeri. Raja-raja Melayu semua sign. Termasuk Sultan yang memerintah negeri Kedah pada masa itu, iaitu almarhum Tuanku Sultan Badili Shah. Sign semua dah. Selesai dah. Nah. Ada lagi Parlimen meluluskan akta. Akta sempadan Kedah dan Pulau Pinang. Ada pula undang-undang dibuat di Parlimen yang berupa undang-undang sempadan Kedah dan Pulau Pinang. Ini akta tahun 1986. Dah selesai dah. Kalau nak tuntut isu pampasan, silakan, tak ada masalah. Isu pampasan lain. Isu tuntutan Pulau Pinang sebahagian daripada Kedah, itu isu lain. Pampasan silakan. Nak minta bincang dengan Pulau Pinang, bincang kerajaan pusat, tak ada masalah. Saya dulu wakil rakyat Kedah, Lunah, berbahas dalam Dewan Negeri. Setiap kali bajet, dalam buku belanjawan ada satu bahagian revenue, pendapatan negeri Kedah, RM10,000. Itu buat dalam tu. Bayaran Pulau Pinang kepada Kedah RM10,000. Mengikut perjanjian dulu, RM10,000 tu RM10,000 Spanish. Tapi lah dia jadi RM10,000. Saya pernah duduk dalam kerajaan masa Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri 2018 dan Mukhris jadi Menteri Besar. Pada tahun itu Dr. Mahathir tambah 20 juta untuk negeri Kedah. Perjanjian Pulau Pinang, tak ada masalah. Nak tuntut pampasan, silakan. Tapi dalam perkara yang dah selesai dalam perlembagaan, kita anggap supaya benda tu tak perlu lagi nak disentuh, nak diungkit. Ya. Kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, hujah kita berasaskan fakta, undang-undang, fakta sejarah, tahun 1956, akta sempadan Pulau Pinang dan Kedah, semua tu diluluskan dalam Parlimen. Perjanjian yang melibatkan raja-raja Melayu, semua sekali dah selesai. Sebab itu, kalau dikatakan ada fakta baru, dokumen sejarah baru, bincang elok-elok. Bawa bincang. Bahawa dokumen yang kamu ada tu orang lain tak pernah tengok. Hang seorang yang ada. Sila, tunjuk. Yang tu aja. Itu aja. Supaya yang berlaku sekarang adalah lapangan terbang, projek tambak Sungai Petani, kemudian tuntutan Pulau Pinang, tujuan dia satu, supaya rakyat Kedah tak persoal dia pasal apa tak boleh selesai masalah ayak yang menyebabkan rakyat Kedah marah dan hidup dalam kesusahan. Yang tu saja dia nak alih. Orang jangan cakap bahaya. Kerana itu tuan-tuan, saya sebut baru ni di Kulim, dalam sebuah kerajaan ini, di antara kerajaan pusat dengan kerajaan negeri, rukun yang pertama kena ada hubungan yang harmoni, hubungan yang baik antara negeri dengan pusat, hubungan yang saling hormat, berbincang, hubungan yang harmoni. Bukannya duk serang pagi petang siang malam, lepas tu hang tanya pasal apa tak lulus lapangan terbang. Hang jaga mulut hang dulu, kunci mulut hang dulu, reti, bawa diri, jaga adab, jaga tertib, baru hang layak dilayan dengan baik. Tapi kalau hang buat perangai lagu tu, hang silakan dengan keangkuhan dan kesombongan hang. Sila.
Hak ni aja. Kita tak ada masalah dengan Menteri Besar Johor. Kita tak ada masalah dengan Menteri Besar Pahang. Menteri Besar Perlis, Menteri Besar Syukri, tak ada masalah. 2-3 kali main jumpa Perdana Menteri. Menteri Besar Kelantan Datuk Mat Yaakob, masalah ayak. Masalah ayak Kelantan lagi teruk. Perintah 30 tahun dah ayak duk karat situ. Saya tanya bila nak selesai masalah ayak. Dia kata Sungai Kelantan banyak ayak. Saya dulu pun membesak mandi di Sungai Kelantan. Boleh jadi timbalan Menteri Besar. Dia jawab lagu tu. Jenuh orang lagu ni. Dalam keadaan 30 tahun dia tak boleh selesai masalah ayak. Menteri Besar Kelantan dari PAS minta nak jumpa Perdana Menteri bulan lepas. Perdana Menteri kata sila mai sini. Mai dengan Setiausaha Kerajaan Negeri, mai dengan Exco Kerajaan Negeri, mai dengan rombongan Kerajaan Negeri. Perdana Menteri panggil pula menteri-menteri kita, Nik Nazmi ada, Rafizi Ramli ada, duduk semua dengar masalah mereka. Tak lama lepas itu Perdana Menteri pergi ke Kelantan dan umumkan untuk bantu masalah ayak di Kelantan, jaga kebajikan rakyat Kelantan. Walaupun kerajaan negeri tak sama dengan kita, kerajaan negeri terima bantuan kerajaan pusat. Datuk Seri Anwar Perdana Menteri umum 500 juta untuk bekalan ayak Pulau Pinang di Kelantan. 500 juta. Nah, itulah cara urus kerajaan. Hak ni hak ada di Kedah ni. Nak buat lagu mana ni? Nak buat lagu mana? Nah, dia duk kira rang dia aja. Nah, duduk kira dia aja. Padahal apa salahnya merendah diri sikit, adalah tawaduk sikit. Hang tak berkenan dengan Anwar Ibrahim pun hormat dia, tak boleh hormat sebagai Perdana Menteri tak apa. Hormat sebagai orang yang lebih tua pada hang. Apa yang susah sangat? Bagi tahu Datuk Seri, kita beza parti. Sesekali saya serang dari segi politik Datuk Seri. Datuk Seri pun balas balik tak apa. Tapi hajat saya main ni Datuk Seri, masalah ayak di Kedah ni Datuk Seri. Tolonglah kalau boleh kerajaan pusat tolong. Cakap elok-elok. Ni tak ada langsung. Cuba tengok Kelantan. Minta nak jumpa, tajuk apa? Bekalan ayak. Pasal apa? 30 tahun dah. Apa? Duit tak cukup. Tak apa. Perdana Menteri pergi umum 500 juta. Itu baru betul. Kelantan kata banjir tiap-tiap tahun. Puncanya Sungai Golok. Belah Siam dah timbun dah. Elok dah. Projek tebatan banjir. Belah Rantau Panjang tak cukup, tak ada duit. Perdana Menteri bagi pula 1 bilion ringgit pada Kelantan. Itu dia cara dia. Kedah masalah banjir berlaku, masalah bekal ayak ada. Tapi pasal Menteri Besar seorang ni, pasal apa rakyat Kedah semua nak jadi susah? Cara dia pelang raya ni kalih sekali. Bagi dia turun, kita jadi kerajaan, kita selesai pula masalah rakyat. Itu ya. Kita nak minta rakyat Kedah ni buat lagu tu ya. Nah. Saya bukan syarah nak yakin hak dalam kemah ni tentu dah. Hak dalam kemah tak bagah kita, tak usah syarah apalah untuk background. Hak ni akan jadi jentera bila kita bertanding nanti. Saya bagi tahu dah dengan pengarah pelang raya pusat, Saudara Fizi, besok kami ada mesyuarat di Kuala Lumpur, mesyuarat parti. Semua sekali kita panggil untuk bagi arahan. Saya kata, Rafizi, hang jangan hantar aku Kelantan, Terengganu, Negeri Sembilan, Selangor, Pulau Pinang. Aku tak mau pergi. Hang tolong letak aku jaga Kedah, bertugas untuk bantu pelang raya Kedah. Yang tu aja. Saya lagu tu aja. Saya dah 7 bulan dah jadi menteri. Jadi Setiausaha Agung tak lama, 14 tahun aja. 14 tahun. Umur parti 25 tahun. 14 tahun saya jadi setiausaha. Perdana Menteri pula, saya kata macam mana nak lawan dia ni jadi Perdana Menteri. Jadual tuan-tuan pun tengok. Tak berhenti. Tak berhenti. Kemarin saya mesyuarat dia Majlis Keselamatan Negara di pejabat Perdana Menteri. Saya tengok dia tu si. Nampak penat sangat ni. Dia kata iyalah tapi alhamdulillah lagi. Dia tanya, Saif mana jadual pula mana? Saya kata hari ni nak luncur jentera Kedah.
Tapi dia kata malam ni peluncuran jentera pilihan raya pula di Shah Alam Selangor. Dia kata kalau boleh lah Sabidin, lepas Kedah tu boleh tak terbang balik. You wakil I pula berucap dengan Mat Sabu dan Anthony Lok, Gobindio malam ni mewakili presiden pula di sana. Saya pula program penuh dah, janji dengan orang Kulim lah, apa segala lunas segala macam. Tapi bila Mai kata kena ganti Perdana Menteri, saya kena balik lah luncur jentera ya. Hari ni saya bantu luncur jentera sama Fakrul, Nurin dan Nurul Izzah. Saya kena terbang balik untuk wakil presiden pula meluncurkan jentera Selangor pula malam ni di dataran kemerdekaan Shah Alam. Saya beritahu, dan dia bekerja kuat pula, gaji tak ambil. Betul lah, rumah free, kereta free kan lah. Kita semua free. Saya pun sama, rumah free, kereta free, ada semua. Escort pula 8 orang polis. Masa banyak orang dekat aku tak tahu lah. Ada polis semua kan lah. Baik. Dia tak ambil gaji. Saya pula 7 bulan dah ambil juga. Saya duduk kira-kira balik, Nurin. Saya ingat cara saya nak balas balik lah. Cara nak balas balik. Ini parti yang saya dokong sejak hari pertama. Pilihan raya ni macam mana? Selain pada saya nak bagi masa, tenaga saya ingat saya nak ambil sebahagian besar daripada allowance saya 7 bulan tu lepas untuk bayar deposit calon, semua calon keadilan Kedah, saya akan bayar duit tu. Nah. Hampa jangan sentuh duit Jabatan Pilihan Raya ke MPN Kedah, jangan lah. Saya duduk cepuang api cepuang mai rasa lepas. Berapa ribu deposit calon? Berapa? 8 lah. Termasuk deposit poster. Saya tanya deposit calon. Hampa calon deposit poster pun tak boleh cari duit nak jadi calon. Deposit poster hampa carilah. Saya kata deposit calon. Berapa? 5 lebih kurang boleh lepas semua allowance saya daripada bulan 12. InsyaAllah sebahagian tu saya akan lunaskan bayaran deposit calon. Calon-calon keadilan Kedah ya. Calon amanah UMNO hampa cari sendiri tu. Kita cari keadilan dulu. InsyaAllah. Yang tu kena urus dengan siapa? Bendahari, Datuk Zul. Siapa dah? Bendahari. Okey. Yang tu angkat selesai. Nanti api ambil borang, bayar deposit, terus ambil resip saja. Jadi calon kita berharap penamaan calon tu bawa resip saja. Tak usah bagi duit dah. Pasal duit calon keadilan Kedah Pilihan Raya ni, Setiausaha Agung bayar, dia ambil duit allowance dia lah. Jadi menteri. Satu aja lah. Nah, boleh tak tu? Boleh lah. Taufik hang pula jaga. Hang elon MP yang aku tak tahu banyak mana. Taufik. Saya dengar Taufik ni bersyarah. Yang penting kita kena implementasi. Kita harus aplikasi. Tak salah Taufik. Syarah ni aplikasi. Tak salah tu. Orang tak faham. Apa idealis lah Taufik ni. Belum landing lagi ni. Nampak? Tuan-tuan, kita kena balik aplikasi. Implementasi semua. Mana orang nak faham Taufik? Lepas balik ni kita kena turun dan kerja kuat. Itu maksud dia. Implementasi, aplikasi, adaptasi ni apa? Itu kuliah universiti. Taufik lah ahli parlimen keadilan Sungai Petani. Satu-satunya hak selamat di Kedah. Nampak? Dan bila dah selamat, pastikan sidam dengan bakar arang jangan sampai terlepas. Kita kena menang sidam dah bakar arang. Siapa dari sidam? Dari sidam? Dari bakar arang? Okey, Kenneth sidam. Bakar arang, Gui. Mana Gui? Simon. Okey, bakar arang. Bukan Simon lagi kah? Simon dah sisa politik lagi, aduh lagi. Tak tahulah, naik nama ke tak. Boleh jadi calon ke tak, mai tanya Setiausaha Agung dulu. Saya yang buat watikah, yang main. Jadi, itu urusan kita yang lebih serius. Satu bab dulu. Itu baru selesai sikit lah. Bahagian deposit calon. Poster, calon cari. Jangan tak ni. Saya setuju Datuk Fakrul sebut tadi. Kalau satu kawasan tu kita tak letak, tak ada calon. Kita tak ada calon. Contoh, kalau di Alostak ni Derga bukan calon kita. Kota Darul Rahman bukan calon kita. Contoh. Jadi anggota keadilan
Alustang, cabang Alustang kena bertahan di Alustang. Kemudian besok kita akan bagi tugasan daripada keadilan cabang negeri lain. Tak kiralah daripada negeri hak tak ada pelan raya. Yang tu Rafizi tengah susun. Daripada Johor tak ada pelan raya, Melaka tak ada pelan raya, Pahang tak ada pelan raya, Perak tak ada pelan raya. Negeri-negeri ni dia akan susun, mai bantu. Bila jentera daripada negeri lain mai bantu, kita kena buat persiapan logistik, tempat tinggal dan sebagainya, biar munasabah. Ini tak, besok kita akan bagi taklimat soal bendera dan sebagainya. Besok pengarahan akan bagi. Cantik dah yang tu. Kemudian kita akan luncurkan juga jentera jelajah mulai 4 hari bulan ni, terus setiap hari sampailah hari penamaan calon dan hari mengundi. Itu semua sudah disusun, besok akan dibentang dalam pemilihan, dalam mesyuarat parti. Baik, apa kita kena buat? Yang pertama, kutip semua isu-isu rakyat di Kedah ni, semua sekali. Kutip isu ayak, kutip. Isu nadir bumi, rare earth, kutip. Kutip rare earth. Dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu, nadir bumi. Satu sejenis mineral logam yang mahal. Cukup mahal lah ni. Banyak di Kedah, di Kelantan, di Terengganu, di Pahang, banyak. Jabatan Mineral dan Galian, Kementerian Nik Nazmi ni, dia dah buat peta dah semua, banyak. Tetapi di Kedah telah dikeluarkan 19, dia panggil lesen penerokaan. Dalam bahasa Inggeris dia panggil exploration license, lesen penerokaan. Kalau kita berminat nak lombong nadir bumi ini, kita pertama kena minta lesen meneroka. Kita masuk kawasan tu, ambil contoh tanah, hantar makmal, kita analisa, kita yakin banyak, barulah kita masuk lesen memohon untuk melombong. Lepas lesen melombong, kita nak ekspor, kita kena minta lesen ekspor, lesen meneroka, lesen melombong dan juga lesen mengekspor. Di Kedah yang telah diluluskan hanya lesen meneroka, lesen melombong tak lulus lagi, lesen ekspor tak lulus lagi. Tapi kita boleh tengok di beberapa kawasan dhisik pelombongan telah pun dimulakan. Kita nak tanya Sanusi, hang lena ke apa? Pelombongan ini berlaku kecurian, kehilangan hasil. Yang ini kita tahu berapa nama syarikat yang dapat, semua kita ada. Termasuk lesen itu dipohon oleh Menteri Besar, diperbadankan. Menteri Besar Incorporated juga dapat lesen itu. Kita tahu di mana dapat, kompartmen mana, blok mana, koordinat mana, semua kita tahu. Siapa yang melombong pun kita tahu. Dia bawa orang daripada sini ke, dia bawa orang daripada China, kita tahu. Semua maklumat tu ada. Sebab itu, yang ini kita akan minta Menteri Besar Sanusi, hang kena ambil tanggungjawab. Kalau hang tak bersedia ambil tanggungjawab, kita ajak rakyat Kedah turunkan hang, biar kita pula jadi kerajaan dan uruskan hasil dengan baik. Masalah ayak, masalah nadir bumi, masalah tata kelola kerajaan. Kita ada ramai adun kita dalam Dewan Negeri. Ada Yo Kulim, ada Datuk Fakrul, ada Simon, ada Zamri. Sidam siapa? Oh, Sidam sudah lari. Saya ingat Kenneth. Kira Kenneth lah lepas ni. Kenneth, hang lah, pergi calon lah lepas ni. Rajin jaga bawa kawasan di bawah. Saya tahu, saya dapat laporan semua. Jadi, dengan harapan itu,
Ya, kita akan jadi buat masalah, kumpul semua maklumat. Bila kita turun. Kemudian kita bagi tahu rakyat Kedah. Kerajaan pusat sekarang kerajaan perpaduan. 19 parti politik. Anwar Ibrahim Perdana Menteri. Alangkah baiknya kalau tuan-tuan dan puan-puan adik kakak di kampung ini dalam kempen kita kata kali ini beri sokongan kepada kerajaan perpaduan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Supaya kita boleh jadi kerajaan, dan kerajaan Kedah dengan kerajaan pusat adalah kerajaan yang sama daripada satu gabungan yang sama, dan ini memudahkan kita. Takkan 5 tahun lagi rakyat Kedah nak punya menteri besar yang tiap-tiap hari serang Perdana Menteri, tak ada kerja lain. Tiap-tiap hari serang Perdana Menteri, tak ada kerja lain. Masalah yang tak selesai, dia serang Perdana Menteri. Lapangan terbang, dia serang Perdana Menteri. Projek tambak laut Langkawi, dia kena kecoh, serang Perdana Menteri. Yang kena kecoh hang. Hang yang bagi syarikat tu tanda tangan. Hang bawa Perdana Menteri Muhyiddin Yassin masa tu. Hang umum pula 40 bilion. Hakikatnya hang kena kecoh, hang sengap sampai lah. Hang sengap. Hang kena jawab. Anda cakap apa lagi dengan rakyat? Oleh kerana hang kerja hang serang, lebih baik hang jadi pembangkang. Hang tak berjaya jadi Perdana Menteri, jadi menteri besar. Pasal hang kerja hang serang aja, tak berhenti. Serang dalam TikTok, serang dalam ucapan, serang dalam kenyataan media, serang. Oleh kerana hang suka serang, hang tak suka buat kerja, kita kata Sanusi, hang turun jadi ketua pembangkang, biar kita yang memerintah dan jadi menteri besar negeri Kedah. Boleh lagu tu pula lah ni. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Nurin, saya berhenti pukul apa ni? 5 minit lagi? Okey. Tengok, Nurin. Tak ada masa kecederaan untuk Setiausaha Agong. Menteri Dalam Negeri pula tu, dia suruh berhenti 5 minit. Patutnya terpulanglah Datuk. Banyak mana tu nak, itu baru betul. Apa punya Nurin lah. 5 minit. Dia 5 minit je pengurusi lepas ni. Baik, 5 minit terakhir apa yang saya nak cakap? Saya ikuti, bersetuju mesej yang Datuk Fakrul bagi tadi. Hari ini kita mai untuk majlis luncur jentera. Satu. Yang kedua, kita dengar mesej terbaru daripada pimpinan. 2. Yang ketiga, kita diberitahu masuk pelan raya untuk jadi kerajaan. Bukan hantar suara pembangkang dalam Dewan Kedah. Bukan. Jadi kerajaan, minimal kena menang 19. Cara nak menang 19, kerusi yang dah kita menang, kita pertahankan. Kerusi yang belum kita menang, kita kerja kuat sampai kita menang. Itu mesej yang kita bagi. Mesej yang keempat, kita kata dalam nak buat kerja ini, selain daripada isu Kedah, selain daripada kita kena jual mesej daripada kerajaan pusat, kita sendiri itu kena yakin dasar-dasar kerajaan pusat, dasar yang betul. Saya bagi contoh. Tadi Nik Nazmi umum, bil elektrik akan naik. Sudah. Pasal apa pi umum masa dekat pelan raya ni? Kita punya nak marah. Nanti saat kita pun habang. Di Kedah, hak bayar bil tenaga elektrik ni 610,000 akaun. 610,000 akaun. Siapa yang guna 1,500 kilowatt per jam, yang tu hampa kena bayar lebih. Baik. Siapa yang guna 1,500 kilowatt ke bawah, hak tu saya bimbang kerajaan terus bagi subsidi. 610,000 akaun. Berapa akaun rakyat negeri Kedah ni yang guna 1,500 ke atas? Seramai 3,165 sahaja. 3,165 ni saja yang kena bayar bil mahal. Pasal rumah mereka ada 7 akaun. Ada dapur elektrik, ada peti air 3-4 biji. Ni hangat, tambah akaun lagi. Itu hampa pakai lebih. Yang ini 3,165.
Sebahagian besar rakyat Kedah ni, semua 610,000 yang ada akaun, yang ada bil akaun, bil TNB, 610,000. Yang guna lebih 1,500 dan tak dapat lagi subsidi 3,165 bersamaan 0.5%. Ingat tu. Sebab Gempah ni tengok kerajaan Anwar zalim Madani naik bil elektrik. Pak Leh hak menega di pekan Sabtu pokok senar tak guna 1,500 kilowatt. Pak Leh akan terus bayar bil rendah. Nah, Pak Mat hak bawa prebek sapu di Kuala Kedah, rumah dia tu aircon pun tak ada. Dia tetap tergolong daripada orang yang tak perlu bayar tinggi sebab dia guna kurang daripada 1,500 kilowatt. Nah, orang hak guna elektrik banyak. Contoh Dr. Shan, dia rumah dia di Padang Golf Sungai Petani, Kelab Cinta Sayang. Saya pergi dah rumah dia, rumah besar. Hak tu bil dah tentu 1,500 km ke atas. Dia orang kaya hang tak patut dapat subsidi. Subsidi kerajaan adalah untuk orang susah, orang biasa, rakyat biasa. Nak marah apa? Rumah besar. Saya pergi dah rumah dia. Banglo besar. Aircon banyak, sejuk. Memang dia guna tenaga elektrik lebih 1,500 kilowatt bayar. Takkan nak subsidi dia lagi. Nampak? Hak kita nak subsidi ni orang macam siapa? Orang macam siapa? Tu. Syam. Hang layak dah Syam. Hang layak. Hang reformasi pada tahun 99 duk lagu tu lah. Orang jadi menteri, jadi ahli majlis, hang duk reformasi duk lagu tu lah hang. Daripada tahun 99. Hang layak dapat subsidi elektrik. Tak usah risau. Bil elektrik yang diumum oleh Menteri Nik Nazmi naik itu untuk orang Kedah cuma melibatkan 3,165. Kalau ada dalam Facebook, geng-geng PAS dengan bersatu duk serang, hampa jawab terus. 610,000 akaun yang bayar TNB Kedah ni, 610,000 akaun yang guna 1,500 kilowatt jam ni, ke atas hanya 3,165. Jawab dengan yakin, terang dan fasih. Jangan bagi ruang mereka nak pusing isu ini. Ingat itu. Tahu tak ini? Sepi? Tahu dah? Ni baru tahu lah kan? Saya nak main ni pun telefon Nik Nazmi tu tadi. Nik, saya nak kena bicara jentera Kedah. Isu ni nanti orang tanya. Macam mana nak jawab? Dia pun bagi data kat saya. Saya pun share lah. Tu yang saya tahu. Akaun TNB rakyat Kedah ni banyak mana? 160,000 akaun. 610,000. 610,000. Datuk Fakrul satu akaun. Dr. Sopi satu akaun. Nurin satu akaun. Taufik satu akaun. Datuk Zul 4 akaun lah. 4 rumah lah Datuk Zul. Marah Datin. Satu akaun. Dia lebih. Dia kebun dia lagi. Kan? Kilang dia lagi. Kedai restoran dia lagi. Rumah dia lebih. Kalau nama dia satu tu, dia lebih 1,500 ke atas, bayar. Jangan minta subsidi kerajaan lah. Subsidi untuk orang biasa. Orang kaya, pasal apa nak dapat subsidi? Nak marah kerajaan pasal apa? Kerajaan Madani ni ialah tarik subsidi daripada orang kaya, ambil cukai pada orang kaya, bagi pada orang miskin, tu baru betul. Itu cara kita nak urus keuangan negara sekarang ni. Supaya bila jimat yang tu, kita dapat bagi bantuan lebih kepada rakyat. Ini percayalah, Nik Nazmi umum semalam dengan hari ni akan berguna ni. Segala macam Facebook, TikTok, WhatsApp, riuh rendah. Masuk saja dalam timeline kita, jawab terus. Jawab terus. Penerangan siapa? Azamri. Penerangan. Catat terus ni, dapat maklumat ni terus jawab. Tak usah tunggulah. Jawab terus. Zamri, engineer, takkan tak tahu, ngaji di Amerika. Orang kau nerang ngaji engineer Amerika. Saya cakap bahasa paling mudah, takkan tak reti. Penerangan. Nurin engineer ya. Takkan tak boleh nak faham. Datuk Fakri engineer ya, Fakrul Razi. Engineer saja.
Sophie lawyer, Taufik doktor. Saya ialah hak lekeh mengaji sekolah Gajah Mati, sekolah Pokok Senar. Itu ialah mereka boleh lah bicara sikit-sikit ni boleh lah. Banding doktor, engineer, lawyer. Dr. Sophie lawyer, bukan sahaja degree, master, PhD lagi. Habis sijil lah mengaji. Jadi bila saya nak berucap ni, saya kena confident sungguh. Pasal hak belah depan ni semua hebat-hebat, saya kena tengok seolah-olah saya tak pandang mereka, barulah yakin sikit saya. Pandang Kak Nuri baru nampak. Kak Nuri ada, terima kasih Kak Nuri, sejak tahun 99 di Baling. Saya salute, terima kasih, terus kekal. Saya seronoknya bila berucap majlis parti kenal balik orang lama-lama. Saya kenal orang lama-lama kalau hak jenis dulu ceramah di Kebun Getah, ceramah Langgak section 27 Akta Polis, hak kena tembak gas di Malau apa semua. Di Kuala Ketir, di Kubang Rotan, hak kena tembak gas, saya boleh tengok semua. Zaman tu. Zaman lah tak gaduh lah. Siapa nak tembak apa? Nak tembak apa? Nak tembak gas dah. Jangan risau. Tu. Jadi kita kena tumpu buat kerja saja. Balik lepas ni. Masa tak banyak dah. Tumpu sungguh-sungguh dengan tekad dan niat nak perbetul balik Pentadbiran Kerajaan Negeri Kedah ni, nak letak Kerajaan Perpaduan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan jadi kerajaan, nak turunkan Perikatan Nasional supaya Kerajaan Kedah dengan Kerajaan Pusat sama, bagi ruang Datuk Seri Anwar Ibrahim pimpin negara untuk penggal ini 5 tahun. InsyaAllah wajah Malaysia akan berubah, wajah Kedah juga akan berubah insyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.